Dan 2 hari lepas ke semalam, apa yang berlaku tuan-tuan? Kita cerita macam ni. Dia kata langkah Dubai. Jumpa agung. Saya kata tak ada langkah Dubai tu. Langkah Dubai, jumpa agung, bla 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 bla. Duit masuk, cerita sebagainya. Alright. Rupanya tak ada langkah Dubai. Dia orang kata bukan langkah Dubai. Dia orang nak serahkan SD 120 orang tanda tangan ni kepada Yang di-Pertuan Agong. Sebab kita nak kena tukar kerajaan anytime. Baik. Akhirnya Sultan Ibrahim bakal Yang di-Pertuan Agong yang akan naik bertitah. Sultan Ibrahim tidak terima mengadap sehingga 31 Januari. Sultan Johor Sultan Ibrahim tidak akan terima menghadap mulai hari ini sehingga baginda mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong pada 31 Januari depan. Bagi mereka, ini melainkan majlis yang besar yang telah ditetapkan serta sesi mingguan bersama Menteri Besar Johor. Bermula sekarang sehingga saya mengangkat sumpah, saya tidak akan menerima apa-apa permohonan untuk menghadap. Dalam tempoh berkenaan, saya ingin meluangkan masa kualiti bersama dengan keluarga saya. Okey, alright. Sebelum menjalankan amanah dan tanggungjawab yang besar. Now, apa signifikasi dari Yang di-Pertuan Agong Sultan Johor ni bercerita tentang menghadap baginda? Signifikasinya begini. Malam ni saya cerita. Yang ni tak ramai orang cover, saya cerita malam ni. Signifikasinya begini. Yang di-Pertuan Agong sekarang, Sultan Pahang, ada 2 minggu lagi. Ada 2 minggu lagi untuk jadi Yang di-Pertuan Agong. Lebih kurang lah. 2-3 minggu lagi lah. Dan bila jadi 2-3 minggu ni, baginda tu sebenarnya dah packing dah. Yalah, dah kira nak handover je. So, baginda tak, bagi saya dia just perkara-perkara mungkin lah. Perkara-perkara yang penting saja. Ada orang kata, Anwar tak boleh jumpa dengan Agong. Tuan-tuan, yang bercakap tu Sultan Ibrahim, bukan Agong. Anwar tetap jumpa Agong setiap minggu sebab dia Perdana Menteri. Memang kena jumpa Yang di-Pertuan Agong menghadap setiap minggu. Yang hal-hal official macam tu, memang Yang di-Pertuan Agong tetap menjalankan tanggungjawab mungkin. Tapi yang mungkin kecil-kecil, Yang di-Pertuan Agong ni ada 2-3 minggu lagi. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka bukan nak jumpa Yang di-Pertuan Agong. Bukan nak jumpa Sultan Pahang. Mereka nak jumpa Sultan Ibrahim. Kenapa? Kalau SD ini jadi, dia nak serahkan SD ini kepada Sultan Ibrahim, kerana lepas ini 5 tahun akan datang, Sultan Ibrahim yang akan jadi Agong. So, apa-apa penyelesaian kepada masalah pertukaran kerajaan akan melalui Sultan Ibrahim. Kalau pergi kepada Sultan Pahang, baginda tengok, baginda akan kata, saya tak boleh jadi, saya tak jadi Agong lagi, benda ni mungkin berlalutan 2-3 bulan. Takkan dia nak hand over pula kerja itu kepada Sultan Ibrahim? Kalau nak, kena hand over kepada Sultan Ibrahim lah. Dia tak cakap. Ini konon-kononnya. Macam tu lah. Ini naratif yang kita boleh bayangkan lah. Yang kita boleh bayangkan ialah baginda pun dah bukan bersara. Dah nak step down sebagai Agong. So sebab itu kenapa orang pelik. Kenapa Sultan Ibrahim yang bertitah? Bukan dia Agong. Sebab dia bakal jadi Agong. Nak serah SD tak boleh pada Agong sekarang. Nak serah SD kena pada Agong yang akan datang yang baru. Sebelum Yang di-Pertuan Agong yang baru tu naik, baginda sudah bertitah. Close door. Jangan jumpa saya atas urusan-urusan yang tidak sepatutnya, melainkan jumpa Menteri Besar 2 minggu ni. So lepas tu bolehlah dia jumpa Is. Tuan-tuan tak faham signal. Betul, lepas itu memang boleh jumpa. Tapi adakah bermakna dia akan setuju? Itu yang pertama. Now, tuan-tuan, di belakang Yang di-Pertuan Agong kita ni antaranya adalah peguam negara. Dia ada peguam-peguam baginda mereka sendiri yang akan memberi hikmat nasihat. Yang pertama dulu, syaratan dahulu, berkemungkinan kita tak ada presiden. Masa tu kita tak ada orang kata duluan terhadap kes tersebut. Jadi baginda pun mungkin, dan bukan baginda je, legal team dia pun tak ada. Tetapi the second one ini, yang pembentukan kerajaan YDPA ni, kita nampak bahawa ada. Baginda dah nampak dah bagaimana cara melakukan perkara tersebut. Now, bila datang yang sekali lagi ni, kita kena ingat satu perkara. Ada akta anti lompat parti. Tuan-tuan, kalau dia datang dengan SD, katakan. Okay, ini simulation dahulu. Dia datang dengan SD. Dia kata SD ni 20 orang ni, 120 orang ni menyatakan sokongan kepada si Fulan bin si Fulan menjadi Perdana Menteri. Maksudnya mereka hilang sokongan kepada Perdana Menteri yang ada sekarang. Perkara pertama yang perlu dilakukan oleh, ini yang saya boleh agak lah, yang boleh dilakukan, bukan perlu, yang boleh dilakukan oleh Di-Pertuan Agong yang baru nanti, ialah baginda boleh berkata untuk merealisasikan SD ini
kamu kena melakukannya di dalam Dewan Parlimen dengan mengadakan undi percaya atau undi tidak percaya. Baik. Now, baik. So macam mana di dalam parlimen? Kenapa mereka tak nak masuk parlimen je? Kan senang masuk parlimen, buatlah undi tak percaya. Undi tidak percaya dibawa oleh kebanyakannya oleh pembangkang. Usul dibawa pembangkang ni dia akan jadi private bill, dia akan duduk bawah sekali dan most of the time tak akan dilayan oleh speaker. Sebab ada yang tanya saya, boleh tak speaker layan usul tidak percaya daripada pembangkang? Jawapan saya boleh. Dia bukan tak terima, dia terima, tapi dia letak bawah sekali. Usul kerajaan akan pergi dahulu. Okay. And yang the quickest way adalah usul itu dibawa oleh ahli parlimen kerajaan. Sebagaimana yang berlaku di Perak, sebagaimana yang berlaku di Sarawak bersama dengan Mendiang Kalong Ningkan. Mendiang Kalong Ningkan, usul tidak percaya itu datang daripada ahli parlimen kerajaan. Sebagaimana juga berlaku di Perak, usul percaya, undi percaya itu datang daripada wakil UMNO di Dun Perak. Last term, ingat tak yang Peja jatuh tu? Daripada kerajaan. So, bila datang itu, soalan dia siapa nak bawa usul undi percaya atau tak percaya ni? Daripada pihak kerajaan. Itu persoalan dia. Siapa nak bawa? Katakanlah daripada UMNO. Okay, daripada UMNO bawa. UMNO telah menandatangani perjanjian dan menggubal undang-undang perlembagaan. Sesiapa saja yang mengemukakan pendapat ataupun pandangan bercanggah dengan parti dikira telah lompat parti. Itu yang pertama. Dan sekiranya mereka berlaku demikian, mereka kena bayar 100 juta ringgit. Ada seorang lawyer lah, so-called lawyer ni dalam TikTok saya dengar dia kata, oh, agreement itu tidak valid kerana itu anti-demokrasi. Saya nak bagi tahu, agreement yang sama kami sign dengan Zuraidah. Dan Zuraidah sekarang ini kena denda masuk mahkamah, kena bayar 10 juta ringgit kepada Parti Keadilan Rakyat. Sebab apa? Saya kata mahkamah telah menentukan bahawa undang-undang atau perjanjian tersebut dikira valid. Perjanjian yang mengatakan kalau lompat kerana menggunakan, bukan kerana lompat dia, tapi sebab dia menggunakan logo dan itu kontraknya, maka Zuraidah kena bayar 10 juta ringgit. So kalau itu dah ada duluan, mahkamah dah memutuskan. Dengan arti kata lain, boleh selepas ini, mana-mana ahli parlimen yang menandatangani perjanjian 100 juta itu boleh didakwa. So apa jadi pada litar lumba Kedah yang dok 6 tahun tunggu litar lumba Kedah tak siap-siap. Peminat sukan pemotoran kecewa apabila projek litar lumba di Ambangan Heights, Bandar Ambang Jaya yang dibina pada 2018 didakwa terbengkalai. Terbengkalai, tuan-tuan. Kita tanya juga projek Langkah Suka tu bagaimana? Kita tanya juga yang projek-projek lain yang dijanjikan tu bagaimana? Inflasi di Kedah ni antara yang tertinggi sekarang ini. Dan inflasi di Kedah antara yang tertinggi. Baik. Kita pergi terus dengan berita kita tentang 18 SD, 120 SD. Oh, okey. Ni saya baca Mahfuz punya kenyataan ya. Menarik, tuan-tuan ya. Right. PN tak dapat terima hakikat, terus beri harapan palsu, Mahfuz. Kabar angin yang ditiupkan oleh pemimpin dan penyokong PN yang mendakwa bakal berlaku perubahan kerajaan persekutuan terus membuktikan gabungan itu tidak dapat menerima hakikat, kata Naib Presiden Amanah Mahfuz Omar. Malah tegasnya sigap PN itu umpama melukut di tepi gantang dengan memberi harapan palsu kepada penyokong mereka sekaligus merugikan negara dan rakyat. Mereka tak boleh terima hakikat bahawa mereka sudah gagal bentuk kerajaan setelah PRU ke-15. Tetapi mereka beri harapan yang sangat tinggi kepada penyokong dan ahli-ahli parlimen mereka. Jadi bulan demi bulan mereka terus beri harapan, sedangkan yang sebenarnya memperkecilkan titah duli yang Maha Mulia, yang di-Pertuan Agong yang sudah buat keputusan muktamad yang berlindung di sebalik kononnya digerakkan, wujud gerakan dipanggil Langkah Dubai. Tuan-tuan, mereka memang tak boleh nak terima hakikat, tak boleh nak terima kenyataan, tak boleh nak terima. Dia macam ni, dia orang tak boleh terima hakikat. Okey. Pertama sekali, PAS tak boleh terima hakikat Amanah dah jadi kerajaan.
Ni saya nak cerita tuan-tuan. Dulu, geng-geng amanah ni adalah geng-geng yang terbuang daripada PAS. Mereka ni dipanggil Anwar Rinas, Jebon. Mereka ni orang dikatakan terlalu pro kepada Anwar sehingga melupakan Haji Hadi. Pada masa itu, sebelum meninggalnya Tuan Guru Nik Aziz, Tuan Guru Nik Aziz ni adalah mereka yang rapat dengan Anwar Ibrahim dan menjadi perekat ataupun kohesif di antara Parti Keadilan dan juga PAS. Setelah meninggalnya Tuan Guru Nik Aziz, hujung 2015, beliau meninggal awal 2015, PAS berpecah. Dan golongan-golongan seperti Arwah Salahuddin, Mahfuz tadi, Dr. Hatta, Ustaz Ahmad Awang, Mat Sabu, Adli dan sebagainya, dan pimpinan-pimpinan PAS yang sebelum ini di dalam PAS telah dihalau keluar, telah dipecat, telah dikeluarkan sehingga tertubuhnya amanah. Dan mereka kata, kita boleh berjaya tanpa PKR, tanpa DAP, kita boleh berjaya. Apa yang berlaku bila amanah tertubuh? Dia ingat habislah politik karier dia orang ni. Sebaliknya tuan-tuan, bukan setakat habis, boleh menang PRU 18. Itu yang dia orang jaki. Itu yang PAS jaki tu. So, bila ada peluang menubuh kerajaan pada tahun 2020 bersama dengan UMNO dan Bersatu yang pengkhianat pada waktu itu, PAS tidak teragak-agak mengambil peluang, dengan bangganya dia pun jadi kerajaan. Dan saya gelakkan Tuan Ibrahim Tuan Man masa tu. Jadi Menteri Alam Sekitar kan? Okey, tak apa. Setelah tumbang kerajaan, masuk pilihan raya, boleh lagi sekali lagi amanah jadi kerajaan. Boleh sekali lagi amanah pegang jawatan menteri tanpa perlu pengkhianatan. Bukan sebagaimana yang PAS lakukan, yang terpaksa mengkhianat. Yang mengkhianat demi nak mendapat dan memegang jawatan tersebut. Dia bukan jadi satu kebanggaan, dia orang jadi kerajaan 33 bulan tu. Jadi kerajaan 33 bulan tu pun, apa yang dia orang buat? Hudud pun tak boleh nak laksana. Bukan hudud lah, RU 355 pun dia orang tak boleh nak amend. Atas alasan, COVID. Tetapi wang bilion-bilion jalan. Tak ada isu.